Malaysia sebagai sebuah negara ahli dalam OIC negara berkecuali mengambil sikap yang lebih proaktif dalam menangani isu ini supaya keadaan tidak lebih meruncing. Masalah Palestin tidak boleh diselesaikan tanpa penyelesaian terhadap masalah kota suci Baitul Maqdis, supaya mengambil tindakan yang tegas secara bersepadu terhadap langkah yang melampau meroboh rumah-rumah rakyat Palestin yang menjejarak dengan Masjid Aqsa. Bahkan mereka membina terowong-terowong di bawah masjid itu dengan mempunyai suatu perancangan untuk merobohkan masjid bagi mendirikan kuil suci yang didakwa oleh mereka yang dinamakan Haikal Sulaiman. Sekiranya perkara ini berlaku, maka ancaman keselamatan antarabangsa akan lebih berbahaya lagi. Yang kedua, isu nuklear Iran. Kita mahu supaya negara kita bersikap adil dalam isu nuklear Iran. Walaupun negara Republik Islam Iran dengan tegas menyatakan bahawa projek nuklear mereka adalah untuk perdamaian, untuk keamanan, untuk tenaga, bukan untuk membina senjata. Namun langkah-langkah yang zalim berlaku melalui keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kita melihat Kementerian Luar kita kadang-kadang bersikap dalam keadaan yang tidak tegas, sekali menyokong, sekali tidak, seperti yang berlaku dalam keputusan Vienna dan lain pula setelah berada di New York. Ini satu keadaan yang menunjukkan kita tidak konsisten dalam hal ini, dan kita perlu menjadi betapa negara kuasa barat ini tidak adil dan dah berstandard dalam masalah ini dengan mereka membiarkan Israel, negara haram itu, mempunyai tenaga nuklear yang digunakan untuk persenjataan sejak tahun 60-an dengan dibantu oleh British, Perancis dan dilindungi oleh mereka. Perkara ini diketahui oleh umum dan terbukti mereka telah menggunakan bahan-bahan radioaktif dalam peperangan di Lebanon dan peperangan di Gaza. Bila didedah oleh media, ditutup dan didiamkan begitu saja. Tidak ada satu penyiasatan yang tegas, yang benar-benar istiqamah dalam menangani kezaliman yang melampau ini. Seterusnya saya ingin menimbulkan isu D8, iaitu gagasan negara yang sedang membangun, yang pernah ditubuhkan beberapa tahun yang lalu antara Malaysia, Turki, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Iran, Nigeria, 8 buah negara yang bertujuan untuk menggabungkan satu tenaga ekonomi dan tenaga politik yang kuat. Malangnya banyak rancangan yang dilaksanakan habis tengah jalan. Di antaranya ialah untuk menggantikan penggunaan dolar dan euro dalam kewangan antarabangsa dengan dinar sebagai satu sumber bagi kekuatan negara umat Islam untuk diketengahkan duit dinar ini, dan perancangan disokong oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir sendiri. Tetapi habis tengah jalan begitu saja. Saya tak tahu, mungkin kan ada tekanan daripada kuasa-kuasa barat dan kita tak berani dalam menghadapi tekanan ini, padahal kita mempunyai anggota-anggota yang ramai dalam OIC. Mengapa kita tak memanfaatkan kedudukan kita dalam OIC untuk menggabung satu kekuatan bersama dengan negara-negara berkecuali, negara serantau dan lain-lain? Kita menyadari bahawa kedudukan negara umat Islam adalah di tengah dunia yang menghubungkan antara 3 benua besar, Afrika, Eropah dan Asia. Letak dalam keadaan geografi, sama ada politik ataupun ekonomi, yang sangat strategik. Semua sumber-sumber alam berada di rantau ini. Apa yang penting ialah kita manfaatkan sumber-sumber ini dengan cara yang adil, sebagaimana yang pernah berlaku dalam sejarah, tidak dengan cara yang zalim sebagaimana dilakukan oleh negara-negara barat yang menjajah negara-negara Asia dan Afrika, yang mengangkut sumber-sumber alam ini tanpa mengetahui hak bermasyarakat dalam hidup masyarakat antarabangsa. Kerana manusia tidak boleh hidup secara bersendirian. Negara-negara tidak boleh hidup dengan sumber alam dia saja. Ada negeri yang mengeluarkan hasil petroleum, yang mengeluarkan hasil pertanian dan sebagainya. Dia tidak boleh hidup secara bersendiri. Mesti ada tukar dan kerjasama antara satu sama lain yang mewajibkan wujudnya hidup bermasyarakat dengan cara yang adil. Namun negara-negara barat dalam amalan mereka terdapat monopoli, terdapat tekanan dan penindasan untuk memajukan mereka sahaja dan tidak memberi pulang kepada negara-negara yang tidak berada di bawah naungannya,
yang berkiblat kepadanya untuk menjadi sebuah negara yang maju dalam arti kata yang sebenar. Kita boleh bangkit sebagai satu kuasa yang hebat dan kuat sekiranya kita dapat menyatukan negara kecil dalam satu gabungan yang teguh dan kuat, persaudaraan yang rapat dan sersama. Sekian, terima kasih.